Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung mengenai kisah baginda Rasulullah SAW, yang mana ketika mana Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi telah membina masjid. Maka Nabi membina masjid bersama dengan para sahabat, dan dikatakan baginda SAW sendiri yang sama-sama bekerja dengan sahabat, agar sahabat bersemangat. Di samping mereka melakukan kerja, mereka mengalunkan qasidah-qasidah mereka bersyair untuk mengingatkan mereka kepada Allah dan mengingatkan kepada akhirat. La 'aisha illa 'aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kasihinilah golongan Ansar dan juga golongan Muhajirin. Ini di antara qasidah atau syair yang mereka alunkan ketika mereka bekerja membina masjid secara beramai-ramai ataupun secara bergotong royong. Satu hari Ammar bin Yasir berkata pada sahabat, letak batu-batu atas belakang saya ni. Lalu ramai-ramai sahabat letak batu atas belakang dia sampai dia tak mampu nak bangun. Katanya Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, ni sahabat ramai-ramai ni nak bunuh saya. Nabi tersenyum. Tidak wahai Ammar, sahabat ini tidak bunuh kamu. Kamu nanti dibunuh oleh golongan pelampau. Jadi kata-kata Nabi ini mengingat sahabat ingat. Maknanya Ammar bin Yasir satu hari akan dibunuh. Dan Ammar bin Yasir duduk di pihak yang benar. Dan ketika berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Ammar bin Yasir duduk di pihak Sayyidina Ali. Dan masa itulah berlaku pembunuhan, yang mana dalam perang tersebut Ammar bin Yasir dibunuh. Maka sahabat menjerit, benar kata Rasulullah. Maknanya yang mana masa bina masjid dahulu, ketika sahabat bergurau dengan Ammar bin Yasir, Rasulullah kata, tidak, bukan sahabat ni nak bunuh kamu. Kamu nanti akan dibunuh oleh golongan macam ni, macam ni. Ini Rasulullah SAW. Maka lepas dibina itu, kemudian ditentukan kiblat. Selepas ditentukan kiblat, kemudian masa nak sembahyang, ada orang Terengganu kata lecoh-lecoh. Orang pantai barat kata becak. Maknanya lantai itu basah. Akhirnya Nabi minta agar diambil batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil yang kecil-kecil itu ditabur di atas tadi. Sehingga bila dalam keadaan lecah macam itu, jadi kurang lecah sikit sembahyang. Jadi ada juga sahabat kadang-kadang bila sembahyang banyak batu-batu halus, dia main-main dengan batu-batu halus. Sehingga ada hadis yang Nabi mengatakan, man massa hasa fala jum'ata lahu. Siapa yang ketika Nabi membaca khutbah main dengan anak-anak batu kecil-kecil, maka tidak ada Jumaat baginya. Maknanya kalau khutbah kena dengar betul-betul, jangan main-main. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansi wal imamu yaktubu faqad larau. Apabila seorang itu mendengar khutbah, lalu dia berkata kepada sahabatnya yang sebelahnya, ansi, diam. Walaupun perkataan diam, maka laralah pahala Jumaat dia, kerana ataupun pahala dia sepatutnya mendapat pahala mendengar khutbah Jumaat. Lalu dalam keadaan macam itu sudah siap, diletak batu-batu kecil tadi, lalulah dikatakan bahawa Nabi pun membinalah bilik di sebelahnya bersambung. Isterinya ada berapa? Satu, buat satu bilik, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi isteri, tambah lagi bilik. Sehingga di sebelah masjid Nabi itu ada bilik-bilik yang mana itu adalah daripada rumah Nabi SAW dengan para isterinya.
Bila bina masjid, memang sudah pasti masjid itu akan didirikan sembahyang dalamnya. Maka bila didirikan sembahyang, hendaklah akan ada orang yang menyeru untuk mengajak manusia sembahyang. Dan masjid itu tempat orang berkumpul untuk beribadat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala mewajibkan orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, mendirikan sembahyang sebagai memperingati kebesaran Allah dan juga menunaikan kewajipan yang Allah Ta'ala padukan ke atas orang yang beriman kepada Allah. Wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati Allah. Maka bila ini perintah daripada Allah, mereka pun mengerjakan sembahyang. Sembahyangnya sudah pasti di masjid. Bahkan Nabi menyuruh la salata li jaril masjid illa al masjid. Tidak ada sembahyang bagi orang yang berhampiran dengan masjid kecuali di masjid. Aku ulama mengatakan bahawa tidak ada kesempurnaan iman seseorang apabila dia duduk dekat masjid tapi tidak sembahyang di masjid. Adakah hukumnya berdosa? Tidak berdosa seandainya kawasan itu sudah ada orang dirikan sembahyang jemaah. Kerana sembahyang jemaah mengikut pandangan mazhab kita Syafi'i adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau sudah ada orang mendirikan sembahyang berjemaah di masjid, maka yang sembahyang di rumah itu tidak berdosa. Tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna kena pergi. Maka berlaku ketika mana Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang lelaki yang buta, jumpa, ya Rasulullah, saya ini buta. Dahlah saya buta, kemudian rumah saya jauh daripada masjid. Dahlah buta, rumah jauh, tidak ada orang yang memimpin saya untuk pergi ke masjid. Boleh tak saya nak sembahyang di rumah sahaja? Oh, Nabi tengok buta, rumah jauh lagi, tak ada orang pula bawa dia pergi ke masjid. Boleh ke saya nak sembahyang di rumah? Nabi kata boleh. Orang putih kata never mind. Tidak ada masalah, boleh. Bangunlah Abdullah ibn Ummi Maktum, bangun nak balik. Bangun. Bila bangun, Rasulullah panggil, "Hai Abdullah, mari sini." Apa dia, ya Rasulullah? Hal sami'tan nida, adakah kamu dengar azan? Ya, saya dengar azan, ya Rasulullah. Kalau kamu dengar azan, kamu kena sembahyang di masjid juga. Menunjukkan bahawa Nabi amat menitik berat supaya sembahyang berjemaah. Bila sembahyang jemaah sudah pasti yang seafdalnya sembahyang di masjid. Kemudian Nabi bersabda lagi menggalakkan para sahabat, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sesungguhnya sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri, sebanyak 27 darjat. Darjat bukan pahala, dah 27. Yang 27 itu darjat. Satu darjat antara satu darjat seperti langit dan bumi. Wallahu alam, Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Lalu dikatakan bahawa suruh mengerjakan kewajipan. Maka dengan itu mereka akan melaksanakan segala arahan Allah, di antaranya sembahyang. Dalam waktu yang sama Allah Ta'ala suruh meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, maka hendaklah ditinggalkan. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang ia menjaga sembahyang. Dia jaga sembahyang dari segi zahirnya, jaga pakaian bersih suci. Tidak semestinya baru, pakaian biasa pun tak apa, tapi suci daripada najis, suci daripada kotoran, suci daripada perkara yang boleh menyebabkan sembahyang itu tidak sah. Lepas daripada itu, suci mereka daripada tempat sembahyang. Dan dia suruh juga kita ini sucikan hati kita, tubuh badan kita juga disuruh. Bila kita nak mengerjakan sembahyang, idza kumtum ila shalah fausilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Fa arjulakum ila al-ka'bayn.
maka dikatakan apabila kamu ingin mendirikan sembahyang maka fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, basuh muka, wa aidiakum tangan, wamsahu bi ru'usikum sapu kepala, wa arjulakum kaki, kaki dengan wa arjulakum maknanya dibasuhnya kaki, bukan disapu, kepala disapu. Ini menunjukkan bahawa wajib seseorang itu mahu mengerjakan sembahyang kalau tidak ada wuduk, mengambil wuduk. Kalau sudah ada wuduk, mentajdid wuduk, memperbarukan wuduk itu afdal, agar tubuh jadi segar mengerjakan sembahyang. Dan disuruh juga kita sembahyang ini dalam keadaan hati yang suci, bersih, hati yang bersih, suci, ikhlas kepada Allah, dalam keadaan juga hati seseorang tadi khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya berjaya bagi orang yang beriman pada Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah yang berjaya? Adakah setiap orang yang beriman itu berjaya? Tidak. Yang berjaya itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana di dalam sembahyangnya ia sembahyang dalam keadaan khusyuk. Macam mana dia ingin mendapatkan khusyuk? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mana ia sebelum daripada sembahyang ataupun lepas sembahyang perkara yang lara dia berpaling, menjauhkan perkara-perkara yang lara. Maka Allah Ta'ala jadikan sembahyang yang paling afdal, yang dikerjakan secara jamaah, supaya muslimin boleh ingat, memperingati urusan dan keperluan sesama mereka. Nabi suruh, Allah Ta'ala perintah supaya sembahyang berjemaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Apabila diseru kepada kamu pada hari Jumaat untuk mengerjakan sembahyang, walaupun disebut Jumaat, hari lain sama saja, sebab Jumaat ini penghulu hari. Takkan ada idza kuntu ila solat fi yaumi jum'ah wal yaumi ahad wa yaumi isnin, panjang. Yaumi Jumaat itu penghulu. Maka dikatakan bahawa hendaklah kamu bersegera mengingati Allah serta-merta. Dia tidak boleh tangguh-tangguh. Just 4 minit, tak boleh 4 minit ke 5 minit, tak boleh. Dia terus pas'au ila zikrillah wa zarul bay', tinggal jual beli. Kalau orang yang berniaga di pasar, ketika azan dia tutup kedai terus sembahyang, insya-Allah tengoklah perniagaan dia maju. Kena yakin pada Allah. Tutup sekejap saja, bukan lama sangat. Dah buat apa sembahyang? Kalau kamu tahu itulah yang paling baik. Dah lepas sembahyang, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, pergi masjid Abidin sekejap, lepas pada itu pergi balik kedai, buka kedai kalau nak buka kedai. Maknanya kalau nak kemas-kemas begitu. Sembahyang zuhur sekejap, kemudian lepas main zuhur berjemaah pergi balik buka kedai, sambung. Masya-Allah, melimpah-limpah rezeki. Yakin kepada Allah. Inilah sahabat Nabi. Tanyalah, bacalah sejarah. Semua sahabat Nabi yang kaya raya, mereka mengutamakan ibadat pada Allah. Orang tanya kepada Abdul Rahman Ibn Auf, macam mana kamu boleh berjaya? Dulu kamu duduk di Mekah, memang kamu kaya, tapi bila datang ke Madinah tidak ada harta. Tapi duduk di Madinah pun jadi kaya juga. Macam mana kamu ni boleh jadi kaya? Apa petuanya? Dua petua. Apa dia? Yang pertama, ibadatnya itu tidak melalaikan dia kepada akhirat. Ibadat dia walau macam maknanya dunia tidak mampu melalaikan dia. Ibadat dia utamakan. Dengan perniagaan dia itu tidak boleh mengganggu ibadat. Yang kedua dia menjaga hubungan dengan makhluk, tidak menyeleweng, tidak melakukan penipuan dan sebagainya. Amanah dalam perniagaan. Allah Ta'ala beri kejayaan. Ini tabiat sahabat Nabi.
Lalu dalam keadaan macam itu, menguatkan ikatan persaudaraan dan kesatuan di antara mereka. Mereka pun pergi masjid. Bila pergi masjid, orang ni jumpa orang ni, orang ni jumpa. Kamu daripada mana? Saya Madinah. Saya orang sini. Saya Aus. Dan kamu? Saya orang Khazraj. Dan kamu? Oh, saya daripada Mekah. Oh, orang Muhajirin. Bila berjumpa di situ, mereka kenal belaka. Ni kalau tidak pergi ke masjid, kita tak jumpa ni. Masing-masing tak jumpa. Oh, duduk ngadan baru. Ada datang daripada Batu Buruk, ada datang daripada Bukit Payung. Tapi macam mana duduk setempat? Oh, kenal tu. Kamu ni orang Bukit Payung, kamu duduk Batu Buruk. Tengok tu, di mana pertemuan? Di masjid. Hebat ajaran Nabi ini. Maka mengeratkan persaudaraan dan kesatuan di antara mereka. Apabila tiba waktu sembahyang, ia amat memerlukan tindakan yang boleh apabila tiba waktu sembahyang, ia amat memerlukan tindakan yang boleh menyedarkan dan mengingatkan orang yang lalai dan terlupa, sehingga perhimpunan yang diadakan itu dapat mengumpulkan semua muslimin. Jadi sampai satu waktu sembahyang, kita nak kumpulkan orang. Bila nak kumpulkan orang, kena kumpul. Sebab kalau biarkan mereka akan terus lalai. Maka kumpulkan dia waktu-waktu yang tentu untuk mengerjakan sembahyang. Maka Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat untuk menentukan apakah tindakan yang perlu diambil untuk kita nak mengumpulkan orang ramai. Nabi pun berbuat mesyuarat, wasyawirhum fil amri. Maka bermesyuaratlah kamu dalam satu-satu urusan. Maka mesyuarat ini satu sunnah Nabi. Orang Melayu ini kalau bagian mesyuarat bagus. Mesyuarat. Tindakan sekali 10 kali mesyuarat. Ibarat kata, kalaulah naik atas kapal, barang-barang penuh, orang lain dah pungkuh dah barang, buang barang dah. Kapal orang lain dah buang barang dah. Boleh ni kaki tenggelam itu dah buang barang. Ketika orang kita pada duk mesyuarat tu lah. Mesyuarat sampai kat tekuk air. Mesyuarat lagi. Sedar-sedar tenggelam. Lalu dikatakan bahawa Nabi bermesyuarat. Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, apakah tindakan yang perlu diambil? Kamu wahai sahabat, apa cadangan? Sekarang ni kita nak panggil orang ramai. Kalau tidak mesyuarat, boleh Nabi tentukan, sebab Nabi orang yang paling hebat, paling bijak. Tetapi Nabi SAW menunjuk contoh kepada kita semua, hendaklah kita bermesyuarat. Walaupun mereka bermesyuarat, mereka tetap menghormati pandangan Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga menghormati pandangan mereka. Walaupun dia Rasulullah, sahabat pun takut-takut. Ya Rasulullah, kadang-kadang dalam mesyuarat dia tanya, cadangan Rasulullah ni wahyu ke bukan wahyu? Bukan wahyu. Boleh tak kalau saya nak cadang macam ni? Takut dia tolak Nabi. Benda-benda yang takut bercanggah dengan perintah Allah. Maknanya sahabat. Lalu Nabi tanya, apa cadangan kamu? Kata sahabat, saya ya Rasulullah, saya nak bagi satu pandangan. Apa kata kalau kita angkat bendera? Kita angkat bendera tengah tempat-tempat tinggi. Oh, waktu sembahyang lah tu, orang tengok. Orang tengok. Maka kalau kamu angkat bendera, orang tengok dari atas, tak apa, boleh, betul. Orang boleh tengok. Tapi bagaimana kalau orang tidur? Bagaimana kalau orang tidur? Orang yang tidak sedar, tak tengok ke belah atas tinggi tu mananya, boleh jadi tak berapa manfaat mana. Tidak bermanfaat. Okey, cadangan lain. Saya ada cadangan ya Rasulullah. Saya cadangkan kita bakar satu benda, kita nyalakan api sampai asap tu tinggi. Jadi bila asap tu tinggi, kemudian orang pun tengok, oh naik bakar api tu asap tinggi, masuk dah waktu sembahyang. Jadi kena bakar semua. Bakar semua. Waktu zuhur ambil api bakar. Mari pula asar bakar. Kena musim hujan tak sembahyang orang. Mana asap tak ada. Lalu dalam keadaan macam itu, dicadangkan itu supaya nyalakan api. Namun cadangan itu juga tidak ditolak. Cadangan itu ditolak. Sama saja kalau kamu nyalakan api, naik asap, orang tidur tak nampak juga. Sama saja dengan bendera tadi. Mari sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya nak bagi satu cadangan. Apa kata kalau kita cadangkan ditiup trompet bila masuk waktu zuhur, tiup trompet, oh mesti bangun sekali. Tiup trompet.
tiup terompet ini yang kita buat ini macam orang Yahudi buatlah. Oh, kalau dengar macam itu Nabi lagi tidak suka. Nabi SAW sekali-kali tidak akan mahu ikut orang Yahudi. Sebab Nabi sebutlah nanti akan ada satu zaman, maknanya orang akan ikut satu golongan itu dia ikut sungguh sampai masuk lubang bewok pun ikut. Golongan mana ya Rasulullah? Golongan Yahudi dan Nasrani. Maka oleh kerana tiup terompet itu bila masuk waktu sembahyang ditiup terompet ini amalan orang Yahudi, maka Nabi tidak terima, tidak mau ikut cara orang Yahudi. Lalu dalam keadaan macam itu ada lagi sahabat beritahu, ya Rasulullah, saya ada satu lagi cadangan. Saya cadangkan buat lonceng, ting tong bunyi lonceng. Bila bunyi lonceng macam itu tu maknanya masuk waktu sembahyang, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Nabi juga tidak suka amalan orang-orang Nasrani diikut. Nanti kalau Nabi ikut, orang Yahudi kata, tengok apa yang Nabi Muhammad buat, apa yang Muhammad buat itu. Maka Nabi juga menolak, kerana Nabi tidak suka mengikut amalan orang Yahudi dan Nasrani. Maka di sini kita dapat panduan. Allah Ta'ala sudah berfirman, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada Islam. Sekali-kali. Sampai bila dia tak akan reda? Sampai bila-bila dia tak akan reda. Walan tardha. Kalau orang belajar bahasa Arab, lan itu bermakna tidak sekali-kali selama-lamanya. Dia tidak akan reda Yahudi dan Nasrani kepada orang Islam sehingga orang Islam ikut cara dia. Kita orang Islam jangan ikut cara orang Yahudi dan juga cara orang Nasrani. Orang Nasrani, orang mana Yahudi pun buat rambut tajam, kita tajam juga itu. Mana orang mereka coreng-coreng muka ni, kita coreng-coreng juga muka. Mereka cari-carikan seluar kat lutut, kita cari-carikan juga seluar kat lutut. Habis orang buat kita ikut belaka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang mengikut satu kaum, dia akan jadi seperti kaum itu. Maka dikatakan bahawa Nabi tidak mahu. Maka sebahagian yang lain mencadangkan supaya diadakan seruan. Okey, sekarang ni cadangan saya, kita panggil orang, panggil. Macam mana nak panggil? Kita panggil lah, hai orang-orang Madinah, waktu sembahyang masuk dah. Maknanya macam mana nak panggil? Maka apabila terbuk waktu sembahyang tu, okey, cadangan ni terima, kita panggil. Tapi cara panggil tu macam mana? Nak panggil hai gitu je, wahai orang-orang Madinah, ataupun nak panggil sesungguhnya waktu sembahyang sudah masuk, sekarang ini waktu zuhur. Maknanya ke macam mana cara dia ni? Kita nak guna cara macam ini. Maka di antaranya tanya kepada Abdullah ibnu Zaid al-Ansari. Sekarang ni wahai Zaid, kamu ini ditugaskan untuk panggil orang. Untuk panggil orang, nak panggil supaya pergi ke masjid. Lalu dikatakan bahawa Abdullah bin Zaid al-Ansari ini memberitahu sebenarnya dia ini ada bermimpi. Ada bermimpi bahawa ketika beliau dalam keadaan tidur dan jaga, lebih kurang dalam tengah-tengah tidur lah, lepas tu didatangi seorang lelaki. Dalam mimpi dia cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau cerita kepadamu ya Rasulullah, mengenai seruan yang dia nak panggil orang lain tu. Sebenarnya saya ada bermimpi. Mimpi ini tidak salah. Tadi orang tanya pada saya, dia kata mimpi Rasulullah. Dia kata alhamdulillah kalau dia mimpi Rasulullah. Hanya saya boleh kata bahawa dia orang yang paling beruntung, dapat mimpi Rasulullah. Maka dalam keadaan macam itu, kalau dikatakan bagi dalil, boleh amal kalau benda itu tidak bercanggah dengan syariat. Maka ini dalilnya kata Abdullah ibnu Zaid al-Ansari. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dalam saya tidur, saya mimpi saya didatangi oleh seorang lelaki. Dia memakai pakaian serba putih. Lalu dia pun berkata kepadanya, maukah kamu berkata kepada saya, mau tak saya ajarkan kepada kamu kalimah yang mana kalau kamu ucapkan kalimah ini untuk menyeru orang ramai untuk mengerjakan sembahyang. Maka kata saya dalam mimpi dia, saya pun jawab, mahulah.
Maka kalau macam itu dia pun kata baik. Kalau macam itu kamu sebut sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sebutan yang kita azan sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Lepas tu kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu 2 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun 2 kali. 2 kali. Kemudian sebut hayya 'alas solah, ke hayya 'alal falah. Begitulah sampai kepada akhir. Lalu dia beritahu yang diajar oleh orang tersebut dalam mimpi adalah ucapan ini. Lalu diakhiri dengan la ilaha illallah. Lepas pada itu saya pun terjaga. Lalu dia cerita pada Rasulullah mengatakan, ini mimpi yang benar. Ini mimpi yang benar. Kalau macam itu kamu sudah diajarkan kalimah ini, dan saya minta kamu mengajar kalimah ini kepada Bilal ibn Rabah. Kenapa perlu Bilal ibn Rabah? Bukan Nabi ini pilih kasih, tidak. Tetapi Nabi dapat melihat bahawa Bilal ibn Rabah ini adalah orang yang ada kekuatan suara dia. Bukan semua orang ada kekuatan suara. Bukan semua orang boleh jadi Tok Bilal. Bukan semua orang boleh lakukan azan. Saya tak boleh azan, main batuk tengah jalan. Maknanya ada orang yang mempunyai suara yang merdu, ada orang yang boleh baca Quran yang baik dan sebagainya. Maknanya kita ni boleh jadi makmum yang baik, insya-Allah lah, minta izin. Tapi jadi imam, jadi Bilal tak mampu. Maka dikatakan bahawa suruh kepada Bilal ibn Rabah. Zaid ini, Abdullah bin Zaid al-Ansari ini, dia tak kata apa, dia tak kata saya mimpi, apa suruh Bilal? Dia tak kata begitu. Oleh kerana Rasulullah kata, wahai Abdullah ibn Zaid al-Ansari, maka kamu ajar kepada Bilal. Sahabat ini tu ajar kepada Bilal. Mereka tidak cari apa, mereka cari biar Rasulullah redha pada dia. Tapi Rasulullah ini dicerita di dalam hadis, Rasulullah nak jaga. Rasulullah nak jaga orang-orang. Kadang-kadang ada sahabat yang tidak berapa suka dengan Bilal. Sebab Bilal ini dia bekas hamba, kulitnya hitam pula. Tiba-tiba Rasulullah muliakan dia. Ada dalam riwayat sejarah, ada sahabat yang tak berapa setuju dengan Sayyidina Bilal. Lalulah Rasulullah menasihatinya, sehingga sahabat ini menyesal. Maka Rasulullah ini nak jaga. Rasulullah pernah dalam saya baca dalam satu kitab menceritakan bahawa dalam bab azan Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat. Okey, sekarang ini kamu azan. Belum masuk waktu dia azan sebagai latihan. Kalau nak berlatih azan, jangan pakai mic ni, nanti kejut orang. Pukul 3 semayang dah. Dia pun berlatih azan. Bila berlatih azan, okey, orang ni pula berlatih azan. Orang ni Nabi dengar suara-suara yang berlatih azan. Sampai waktu semayang, Nabi kata Bilal, arungkan azan. Kerana Bilal ini mempunyai suara yang kuat, merdu dan baik. Maknanya bermakna Rasulullah memilih mengikut orang kelayakan. Maka ajar kepada Bilal. Kenapa? Kerana dia mempunyai suara yang baik dan mempunyai suara yang kuat. Suara yang kuat dibandingkan dengan suara kamu. Ya benar, kamu yang bermimpi. Tetapi pandangan Rasulullah mengatakan orang yang afdal melakukan azan ialah Bilal. Berkat Bilal ini, siapa yang melakukan azan dipanggil Bilal, sedangkan yang melakukan azan sepatutnya muazzin. Kemudian ditambah sikit Tok Bilal. Biar orang muda pun tetap dipanggil Tok Bilal. Tapi setakat ni tak ada dengar Abang Bilal, tak ada lagi. Jadi nak beritahu, Bilal ibn Rabah diambil di atas nama Bilal ibn Rabah. Maka dalam keadaan macam itu disuruh pada Bilal ibn Rabah. Ketika Bilal ibn Rabah melakukan azan, bila Rasulullah beritahu lakukan azan, bila lakukan azan, hayya 'alas salah, sahabat sudah tahu bila dengar hayya 'alas salah tu memang suruh pergi sembahyang. Hayya 'alal falah. Maka dalam mesyuarat beberapa sahabat yang ada, bila Sayyidina Bilal melakukan azan, yang luar pun datang. Sebab ada seruan hayya 'alas salah, mari mengerjakan sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pun berkata kepada Rasulullah, demi Allah, aku mimpi juga ya Rasulullah. Aku mimpi orang ajar kepada saya sebagaimana kalimah-kalimah yang saya dengar ini. Rupanya 2 orang yang bermimpi. Satu Abdullah ibn Zaid al-Ansari, yang kedua adalah Bilal, Sayyidina Umar Al-Khattab.
Itu pun Rasulullah tetap memilih Bilal ibn Rabah, walaupun yang bermimpi adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari dengan Umar al-Khattab. Dia kata, ya Rasulullah, saya mimpi kalimah yang sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu sama sebagaimana yang dilaungkan tadi. Bilal ada seorang daripada tukang azan muazzin di Madinah. Di Madinah, dan satu orang lagi Abdullah ibnu Ummi Maktum juga seorang muazzin. Bilal muazzin. Di kota Madinah ada dua orang muazzin. Muazzin dua orang. Jadi satu masjid kena ada dua, kalau lebih daripada itu lagi baik. Takut boleh gila-gila. Tapi kalau ada seorang pun kepala, tak ada untuk Bilal lah kita. Maka dua orang boleh bergila-gila. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu buta. Dia seorang buta yang dia kata, ya Rasulullah, saya buta, saya rumah jauh, tak ada orang pimpin saya. Itulah dia Abdullah ibnu Ummi Maktum. Walaupun dia buta, tetapi dia sentiasa berada di masjid setiap waktu sampai dia wafat. Masya Allah. Dia orang yang hebat. Lalu dikatakan dia pun azan. Hanya di Mekah orang yang memanggil, tapi yang memanggil bukan macam ni Allah Akbar ini, yang memanggil orang secara siapa nak semayang, siapa nak tu, kerana tidak boleh buat secara terang-terangan di Mekah. Kalau buat secara terang-terangan, nasanya dipukul oleh pemuda musyrik Mekah. Itu dipanggil, yang memanggil orang sembahyang, siapa nak sembahyang dengan Nabi itu secara tersembunyi adalah Abu Mahzurah. Itu di Mekah. Tapi tidak dipanggil muazzin sebagaimana Sayyidina Bilal ibn Rabah, kerana ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah tu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tu sampai akhir itu di Madinah. Di Madinah ketika itu. Lalulah sembahyanglah. Bila dengar azan, sembahyang, dan tidak Sayyidina Bilal ibn Rabah melakukan azan kecuali Rasulullah lah yang menjadi imam. Maka begitulah keadaannya sembahyang. Lalu satu ketika Bilal ibn Rabah dia tengok waktu subuh ni orang tidur. Akhir sekali tak ada pun, dia tak tanya Rasulullah pun, dia pun tambah as-salatu khairum minan naum, dia tambah. Dia pun tambah sendiri. Maka bila menambah ketika lawangan subuh tadi, selepas daripada hayya 'alal falah, dia pun kata as-salatu khairum minan naum. Itu yang mula-mula sekali tambah as-salatu khairum minan naum tu siapa tambah? Bilal ibn Rabah. Awal-awal bid'ah dah Bilal. Maknanya kan Nabi tak buat kan? Itu nak beritahu bid'ah ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang dibenarkan. Yang dibenarkan bid'ah hasanah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Ditambah. Bila dia tambah as-salatu khairum minan naum, dia tambah. Rasulullah mendengar bahawa dia ni menambah ni sebanyak 2 kali. Lepas tu Rasulullah jumpa dengan Sayyidina Bilal. Biasalah lepas azan, lepas tu Rasulullah datang sembahyang. Lepas pada tu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bilal, dia menambahkan. Lalu Rasulullah setuju, kamu telah melakukan perkara yang baik. Ini bersama dengan Nabi. Kita pula sekarang ni jangan tambah pula. Maknanya maka Sayyidina Bilal ibn Rabah dia tambah as-salatu khairum minan naum, itu yang menambahnya adalah Sayyidina Bilal ibn Rabah. Bila sahaja Rasulullah dapat tahu, lalu Rasulullah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah. Benarlah Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Sesungguhnya sahabat aku ini umpama bintang, mana-mana yang kamu mengikuti sahabat aku, kamu akan mendapat petunjuk. Lalu dalam keadaan macam itu, maka demikianlah diazannya dengan ditambahnya as-salatu khairum minan naum. Waktu fajar di bulan Ramadan. Jadi sembahyang subuh kadang-kadang Sayyidina Bilal, kadang-kadang Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi pada waktu fajar di bulan Ramadan, Rasulullah mengarahkan supaya diadakan azan sebanyak 2 kali. Azan 2 kali itu bermula pada bulan Ramadan. Pada peringkat awal, hari ini Bilal, esok boleh jadi Abdullah ibn Ummi Maktum ataupun Bilal bergila-gila. Dia tak bergebuk. Dia tak bergebuk. Maknanya nak jadi Bilal ni. Lalu dalam keadaan gila-gila sampai satu ketika di bulan Ramadan, ramai sahabat yang berjaga malam, buat amal ibadat
maknanya dalam keadaan macam itu akhirnya Nabi perintahkan buat azan 2 kali yang berjaga malam. Tapi Nabi bimbang takut ada sahabat yang tak bangun malam. Maka Nabi mahu kalau boleh semua sahabat bangun malam bulan Ramadan. Nabi memang betul-betul ambil berat bulan Ramadan, bukan bulan tidur, tapi bulan Ramadan bulan yang bangun untuk melakukan amal ibadat. Oleh kerana Nabi bimbang takut ada orang tidur tak bangun malam untuk sembahyang malam, Nabi suruh azan 2 kali. Itu bermula azan 2 kali. Azan 2 kali. Dulu orang cerita, dulu sekali kan ada setengah satu surat tu dia nak buat pertukaran. Maknanya bukan buat satu pembaharuan, bukan pembaharuan. Dia tinggal lama dah benda ni zaman Nabi ke. Jadi tak macam mana imam tadi kata kita buat baruah, kita ikut betul-betul lah, kita buat azan subuh 2 kali. Azan subuh 2 kali. Yang pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum, yang kedua baru ada. Maka dia azan, diceritakan, ni orang cerita aje. Bila azan yang pertama, orang pun mari. Orang mari tengok tak ada orang. Tengok tak ada orang. Dia pun tengok tak ada orang. Dia pun tanya, "Apa azan ni?" Dia marah kepada Tok Bilal azan. Kata, "Ni azan-azan ni jangan buat main-main. Orang azan-azan nak mayang ni, azan-azan tak mayang lagi." Akhirnya balik nak main subuh tak. Maknanya nak beritahu azan 2 kali ini memang Nabi ajar dahulu supaya apa? Yang pertama, bila azan yang pertama tadi supaya nak mengejutkan orang yang lalai, supaya mereka bangun sahur. Supaya mereka bangun sahur, ataupun kalau tak sempat pun bolehlah sembahyang sunat witir walau 1 rakaat pun. Suruh bangun. Kemudian azan yang kedua adalah azan masuk waktu sembahyang, maka berlaku 2 kali azan. Kemudian mengenai azan Jumaat pula. Azan Jumaat pula, mengenai azan pula, apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ialah ia dilaungkan apabila imam duduk di atas mimbar. Azannya sekali sahaja. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana saja masuk waktu sembahyang, maka Nabi ini akan duduk di atas mimbar. Bila Nabi duduk di atas mimbar, maka sahabat melaungkan azan. Selepas dilaungkan azan, maka Nabi akan menyampaikan khutbah Jumaat. Selepas habis khutbah Jumaat, maka Nabi pun turun, orang iqamah dan terus sembahyang Jumaat. Berapa kali azan? Sekali. Maka begitulah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah wafat. Selepas daripada Rasulullah wafat, maka diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dikenali dengan Khalifah Rasulullah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ini dikenali dengan Khalifah Rasulullah, tidak lagi dipanggil dengan Amirul Mukminin. Sebenarnya dia dipanggil dengan Khalifah Rasulullah. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar, kalau Rasulullah buat macam tu, dia pun buat macam tu. Dengan arti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan sekali, masuk waktu dia duduk atas mimbar, kemudian dia laungkan azan. Bukan dia muazzin laungkan azan. Maka menyampaikan khutbah, habis khutbah turun iqamah dan sembahyang. Berapa kali azan? Sekali azan. Begitulah sampai wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, maka dikenali dengan Khalifah Rasulullah. Wahai Khalifah Rasulullah, sahabat kata panjang nak panggil. Khalifah Rasulullah, maka ditukar dengan panggilan Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila masuk waktu sembahyang dia akan naik atas mimbar, muazzin melaungkan azan, Sayyidina Umar baca khutbah, Abi baca khutbah, maka turun iqamah sembahyang Jumaat. Berapa kali azan? Sekali azan. Naik zaman Sayyidina Osman Ibn Affan. Zaman Sayyidina Osman Ibn Affan suasana sudah lain. Suasana sudah lain. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, azan masuk waktu sudah penuh masjid, manalah ada lagi orang-orang baru siapa, tak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun begitu, zaman Sayyidina Umar pun awal-awal macam tu dah awal-awal langgar dah. Kadang ada orang baru sapa, ada lewat dan sebagainya, tapi masih lagi azan sekali. Zaman Sayyidina Osman Ibn Affan, dilihat ramai orang muslimin, semakin ramai.
Bila semakin ramai masuk azan yang pertama, ada lagi yang tak sempat dengar khutbah. Di sini kena faham, dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahawa apabila hari Jumaat akan ada malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Walaupun kita tak nampak dia akan duduk di pintu-pintu masjid. Nanti orang datang awal, dia akan catat nama kad penalan, nombor telefon. Dia akan nama catat. Dia akan catat nama-nama orang yang datang masjid awal. Jadi kalau nak nama kita tercatat datang awal, bila? Sebelum khutbah dibaca. Sebelum khutbah dibaca, kita datang awal, dia catat nama. Bila sahaja imam nak baca khutbah, maka ketika itu buku akan ditutup. Bila buku akan ditutup, maka malaikat pun sama-sama mendengar khutbah. Hanya beza kita tidur, malaikat tak tidur dengar khutbah. Lalu dalam keadaan macam itu, dengar khutbah. Bila dengar khutbah, orang pun baru sapa. Ketika khutbah dibaca, maka namanya tidak ada dalam catatan malaikat. Ini dipahami oleh Saidina Uthman ibn Affan. Dia seorang pemimpin, dia tidak mahu rakyatnya itu meninggalkan ibadat. Maka dalam keadaan macam itu, dilambatkan sedikit membaca khutbah itu dengan ditambahkan azan satu lagi. Maka zaman Saidina Uthman ibn Affan, Nabi tak buat pun azan 2 kali, tapi Saidina Uthman ibn Affan buat azan 2 kali. Maka azan 2 kali itu pada hari Jumaat adalah pada zaman Saidina Uthman ibn Affan. Ketika itu bilangan muslimin adalah ramai, beliau menambah satu lagi azan yang dilakukan di atas Al-Zawra, yakni di tempat yang tinggi. Cari tempat kawasan yang paling tinggi, maknanya, maka dilakukan azan ketika itu. Apabila Hisham bin Abdul Malik dilantik menjadi khalifah, beliau mengubah azan tadi di atas Az-Zawra yang dilakukan di zaman pemerintahan Osman, dijadikan di atas menara. Maka dia letakkan di satu tempat tinggi tu, dia letak menara, buat menara pula. Jadi azan atas menara. Ada mengatakan bahawa Sayyidina Bilal ibn Rabah, dia pernah azan di kawasan rumah yang paling tinggi di kawasan masjid tu. Yang paling penting nak duduk tempat tinggi. Makna duduk tempat tinggi. Supaya apa? Bila tempat tinggi, suara yang kuat dan suara akan sampai banyak tempat dapat dengar. Tapi sini tak perlulah muazzin panjat menara nak azan. Hanya orang tetap di bawah, dia punya orang panggil apa ni, pembesar suara tu duduk atas. Duduk atas. Jadi orang duduk bawah macam biasa saja. Jadi suara itu kedengaran. Kerana apa? Ini syiar Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala mahu agar syiar itu diagungkan, dibesarkan. Lalu dilaungkan azan. Ketika imam menaiki mimbar sebagaimana yang dilakukan di zaman sebelum itu, diubah menjadi azan di hadapan imam. Lalu dengan itu dapat diketahui bahawa azan di dalam masjid yang dilakukan di hadapan khatib adalah bid'ah yang dilakukan oleh Hisham ibnu Abdul Malik. Azan yang dilakukan ini tidak bermakna. Maka dikatakan bahawa ketika zaman Hisham bin Abdul Malik dilakukan azan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, kita nak panggil macam mana orang kat luar? Jadi kalau kita panggil orang dalam masjid saja, kita azan dalam masjid, yang dengar dalam masjid saja, maka tidak ada manfaat untuk orang yang di luar tadi. Maka dengan sebab itulah buat satu lagi bid'ah, buat tempat tinggi kat lain. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu dibuatnya menara, buat menara azan tempat tinggi tadi supaya suara tadi sampai ke rumah-rumah orang yang berhampiran dengan masjid. Maka ini tujuan azan dilakukan untuk menyeru melakukan sembahyang, sedangkan menyeru orang yang telah berada di dalam masjid tidak mencapai maksud. Yang paling penting kita nak ajak orang di luar sana dapat dengar. Sebab itu ni kalau ikut bid'ah ni pakai mic ni. Siapa yang tidak mau bid'ah tak pakai mic. Jadi nak beritahu pakai mic ini bid'ah, pakai pembesar suara itu bid'ah. Bid'ah maknanya jadi tujuan ni apa? Tapi ada tujuan kebaikan supaya yang di luar sana dapat dengar. Bila kita melakukan azan dapat dengar suara-suara. Dan sungguh orang-orang kalau dia dengar azan nanti akan dicampak rasa tenang saja hati. Kalau dia dapat mendengar azan. Lalu dalam keadaan macam itu,
manakala orang yang berada di luar masjid tidak mendengarnya apabila dilakukan dalam masjid. Maka dengan sebab itu dia buat dekat luar ni imam, depan pada imam, tempat tinggi lagi supaya didengar oleh orang ramai. Dalam keadaan macam tu dulu dia letakkan di satu tempat tinggi, tapi taklah tinggi. Zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik letak tempat tinggi-tinggi sungguh. Macam mana Tok Bila tu khabar wallahu alam lah. Tapi nak beritahu tempat tinggi nak khabar. Bila laun tu biar kedengaran ramai orang yang mendengar. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebut di dalam Fathul Bari mengenai doa, zikir dan selawat yang dilakukan sebelum Jumaat. Ada tak dalam sebelum Jumaat tu orang baca zikir, selawat dan semua umpama je. Ini ada di sekarang disebut oleh ulama seperti Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Jadi bagaimana, apakah yang mereka bincangkan itu? Kalau nak tahu kena mari pula minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa dzikna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.